Industri penanaman padi, pengeluaran padi Malaysia diselamatkan sehingga mampu menampung keperluan padi atau beras negara. Ini adalah satu pembincangan yang kita akan lakukan hari ini, persoalan-persoalan. Harap pegawai-pegawai atau orang yang berkenaan mendengar pembincangan ini tersinggunglah. Okey, dan mengambil tindakan sewajar yang positif. Bukan jadi defensif dan memarahi balik orang yang tanya soalan. Nama saya Chandra L. Ramprakash. Sebagai seorang rakyat Malaysia, petani, ingin put forward soalan-soalan ini dan harap video ini sampai ke taraf menteri untuk mengambil tindakan sewajar untuk mempertahankan pengeluaran padi negara dan menjadi stabil, dan haraplah ini akan membuka mata pihak-pihak yang berkenaan. Terima kasih. Bolehlah dikatakan kebanyakan besar bendang-bendang padi di seluruh Malaysia ini, soil structure-nya telah dirosakkan. Microbiome di tanah itu dimusnahkan oleh penggunaan bahan-bahan input termasuk baja, racun kulat, racun rumpai, racun serangga yang tak terkawal. Jadi over the years, yield itu berkurangan secara macam diprogram. Compare dengan 15 tahun dulu dengan sekarang, yield dia kurangan. Okay, dia kurang. Setiap kali dia 1%, 5%. No, dia kurangan. Dan higher influx of disease, penyakit itu meningkat. Tak dapat dikawal. Dan basic protection, systemic protection daripada tanah sendiri hampir tidak ada. So, inilah masalah besar. Dan kita kena approach pendekatan yang lain daripada yang sedia ada. Dan ini kebanyakan agensi-agensi yang ditanggungjawabkan untuk melakukan penyelidikan dan mencari penyelesaian, adakah mereka melakukan apa yang patut dilakukan? Adakah pakar-pakar yang tulen ada di dalam industri ini? Atau secara berani boleh cakap, atau copy-paste researchers yang berada di sana? Adakah mereka diberi bajet untuk bekerja? Atau mereka mengharapkan financial input dari syarikat-syarikat yang menjual barang-barang ini? Katakan ada agensi yang meminta RM100,000 untuk mengiktirafkan penyelidikan individu seperti saya. All these things need to change. Kalau tak, Malaysia akan menemui malapetaka yang tertinggi kerana tak ada beras, tak ada padi atau beras, nasi untuk dimakan oleh rakyatnya sendiri. Terpaksa import. Kebanyakan kerajaan negeri seperti Kedah, Selangor dan Perak mengatakan kita tidak ada cukup air untuk membuat 3 musim penanaman padi. Adakah ini satu kebenaran? Kita tanya baliklah. Malaysia ialah salah satu negara di dunia yang mendapat paling banyak hujan, musim hujan yang continuous. Top 5 di dunia, Malaysia dapat hujan yang banyak, air yang banyak, dan kita cakap tak cukup untuk tanaman padi. Salah siapa? Kita mismanage atau kita takut nak beri subsidi? Kalau dia buat lagi sekali tanam padi, adakah dia akan dapat
subsidi, jadi kita dah dapat beri subsidi, jadi kita cakap tak cukup air. Perkara begini perlu difikir baliklah. Menyentuh pasal subsidi, setiap petani diberi amount yang dikatakan bervalue, nilai dia sebegitu, katakan A. Adakah barang-barang yang diterima itu talk openly bernilai sebegitu banyak, ataupun perlu ubah ke corak subsidi kita ni? Dan kualiti, harga, nilai dan ini semua, adakah ia apa yang diklaim sama juga dengan seperti yang diberikan? Banyak soalan timbul. Kalau ada monopoli daripada pembelian padi, subsidi dan kesemua input-input, agensi yang mengawal, yang membuat penyelidikan, kalau perlu untuk menyelamatkan periuk nasi negara, kerajaan perlu menimbang semula atau membuat drastic decision. Kalau perlu, mansuhkan agensi-agensi ini, hapuskan sistem ini dan introduce new way of approach to safeguard, untuk menyelamatkan industri padi negara. Institusi kerajaan, tak kira akademik, research, marketing ataupun GLC yang berkenaan pertanian, patut fokus dalam kerja mereka. Jangan campur adukan tanggungjawab kamu kepada yang lain. Seperti UPM, academician, memberi ilmu kepada orang. Jangan memasuki bidang perniagaan dengan meniagakan pengilmu tuan-puan, setting up holding company untuk berniaga, untuk mencari dana. Itu patut dihindarkan. Research Institute seperti MARDI is a Malaysian Agri Research Institute tapi kamu meminta dana untuk melakukan, jadi tak cukup dana. Jangan memasuki bidang perniagaan. Okay? Farmer, Malaysian Agri Food Marketing, kamu hanya patut marketkan produce pertanian kepada orang atau luar, export, whatever. Don't import, don't get involved in business. Okay, same thing with GLCs. Focus on like Felda, Felcra. Patut focus on your core business. Jadi kalau kita cuba macam accountant try to do a surgery, things will go cocked up. Saya harap kerajaan baru mengambil key point lah daripada apa yang kita bincangkan hari ini, forum ini. Agensi-agensi kerajaan yang ditanggungjawabkan untuk menyelamatkan dan memajukan industri padi tidak boleh terlalu defensif untuk mempertahankan periuk nasi mereka ataupun untuk tidak menerima apa-apa nasihat, kepakaran dari luar negara ataupun sesiapa yang tidak di golongan, tidak termasuk dalam golongan mereka. Itu ialah salah satu perkara yang merumitkan dan memperlahankan kemajuan industri padi di Malaysia. Tanggungjawab daripada sudut petani sendiri, pesawat sendiri. Adakah kesemua pesawat turun bendang untuk mengerjakan bendang mereka? Bukannya perlu, tapi adakah? Atau adakah kita hanya mengharapkan pekerja Bangladesh dan memberi mereka sub? Berarti kita tak turun nak bendang, kita tak jaga apa-apa, kita cuma memberi sub. Daripada bajak sampai menanam padi, sampai meracun, sampai membaja, sampai tak kisahlah. Jadi inikah cara yang patut dilakukan kerja tu? Dan satu lagi,
Adakah kesemua petani, tanya saja, menggunakan segala subsidi yang diterima ke dalam sawah atau ada yang menggaibkannya ke sumber lain untuk dapatkan kewangan instan? Ini semua kita kena tanya. Kita kena ada pemantauan. Negara-negara lain yang miskin daripada Malaysia seperti Myanmar, Cambodia, Vietnam, India, mereka bukan saja dapat kurang hujan, tak ada subsidi, tetapi mereka masih boleh menanam, beruntung serba sedikit, dan kerajaan itu boleh feed, menyuap nasi kepada seluruh rakyat mereka, dan kemudian mereka juga boleh mengeksport surplus supply of rice kepada negara Malaysia. Dan di sini, mengapa kita tak dapat lakukan perkara sebegitu? Di mana terletaknya kesilapan, kesalahan, kedaifan kita? Masalah bendang-bendang sawah menjadi kebun sayur. Yang lebih sakit ialah kebun sayur itu bukannya diusahakan oleh rakyat kita sendiri. Yang sakit, tanah itu tanah kawasan tanaman padi, tetapi telah ditukar menjadi kawasan tanaman sayur-sayuran dan diusahakan oleh warga asing dengan restu penduduk tempatan. Tak kisah Cina, India, Melayu, tak kisah. Mereka semua melakukan perkara ini. Dan kalau ini berterusan, apa akan jadi pada produksi padi negara? Dan adakah apa-apa juga tindakan dilakukan? Itu soalan perlu ditanya oleh agensi-agensi yang adalah. Pada seketika dulu, tak sampai 10 tahun dalam kawasan lingkungan itu, benda biasanya mendapat 12 tan sampai 12 tan atau lebih pun ada di kawasan Sekincang, kawasan sana lah, Tanjung Karang. Hari ini untuk mendapat 10 tan itu menjadi miracle. Ke purata dia sudah turun menjadi 7 tan sebendang 3 ekar. Mengapa? Salah siapa? Jangan salahkan tanah, sebab tanah itu hanya adalah media dan kita perlukan saintis yang berwibawa untuk terus menerus memberi dorongan, sokongan technical knowledge. Ini kawasan Sekincang. Kawasan Sungai Besar, pendalaman, Sungai Panjang. Berapa? Ada tempat 6 tan sebendang. Kita kena tanya soalan ini semua untuk selamatkan negara kita. Demi negara. Kita tanya, adakah kesemua petani pesawah kita ni menjalankan kerja penanaman padi itu secara full time atau part time atau side business? Ini satu perkara yang kita perlu tanya. Siapa di antara mereka melakukan kerja-kerja ni sepenuh masa? Berapa peratus ada? Okey, berapa peratus? Ada 5%, ada 10%. Yang lain, adakah mereka mesapkan outsource kepada pekerja asing? Adakah ini okey? Dikatakan kerajaan membelanjakan tak kurang dari 2 bilion ringgit untuk subsidi dan meringankan beban petani pesawah padi. Adakah 2 bilion ini sampai ke pesawah itu dengan direct? Atau adakah filter-filter di tengah-tengah peringkat-peringkat yang mengurangkan amount itu sampai? Dan adakah kita terus patut mensubsidikan perkara ini? Dari segi kewangan yang ditukar menjadi bahan-bahan input seperti baja, racun dan apa jua. Adakah ini patut dilakukan secara ini tanpa kontrol? Sudah berpuluhan tahun kita melakukan perkara ini.
Dan mampukah negara ini terus menerus memberi subsidi ini kepada ni? Negara-negara seperti Myanmar, India, Thailand, Cambodia, mereka tak mampu, mereka tak memberi, tetapi output mereka masih sama dengan kita. So, apakah solusinya? Dan mengapa walaupun kita cukup hujan, kita cukup semua, tapi masih tak dapat memberi output yang sama? Perkara ini perlu ditanya. Industri padi negara tengah merosot, larat, begitu in a serious rotting stage. Walaupun penduduk kita hanya tak sampai 30 juta dan kita tak dapat menanam padi untuk support penduduk, populasi yang begitu kecil. Mengapa? Adakah fundamentally something wrong? Kita kena tanyalah sendiri. Syarikat-syarikat gergasi dunia seperti Felda, Felcra venture into penanaman padi, tak ada sound ataupun nampak kejayaan mereka. Mengapa tak ada kejayaan? Apa kesalahan? Apakah industri padi di dunia ini tak dapat diselamatkan? Bukan saja, tapi lain-lain negara boleh. Okey, dari segi kewangan, infrastruktur, workforce, semua ada. Felda, Felcra semua. Tapi tak ada kejayaan. Output yang memuaskan. Penggunaan racun-racun serangga, rumpai dan apa jua, kulat ke apa, kegunaannya dari volume telah berlipat ganda. Apa yang kita gunakan, katakan 1% sekarang sudah jadi berlipat kali ganda. Dan end of the day, orang yang makan makanan itu yang kena tanggung risiko keracunan. Mengapa tak ada tutorial untuk mengajar petani-petani ini untuk be precision farmers? Tidakkah subsidi yang diberikan itu perlu disalurkan melalui pelbagai channel pengetahuan, ilmu? Mengapa tak ada pendidikan yang seperti ini terus dilakukan? Industri padi negara, kesimpulan, dapat diselamatkan kalau orang yang bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan itu menjalankan tanggungjawab dia secara selfless. Tanpa, saya harap mereka kamu faham. Tanpa itu, kalau kita hanya duduk nak dapatkan gaji tanpa melakukan tanggungjawab yang sepatutnya dan terasa tersinggung sikit untuk mempertahankan cari makan kita, industri ini akan terus menerus merana dan akan menjadi satu masalah besar di masa depan, di mana kalau katakan harga komoditi ini di dunia luar ini mahal dan bila kita import kita tak dapat duit dan bila ada masalah ekonomi, katakan tak jadi surprise lah kalau kita jadi satu Pakistan ataupun Yemen ataupun Sri Lanka. Hari ini kita kena duduk, kita kena bincang, cari penyelesaian, dapatkan self-sustaining paddy industry must be created. Saya memberitahu ini supaya sampailah video ini sampai ke Tuan Menteri Muhammad Sabu dan beliau akan mengambil tindakan sewajarnya. Kalau perlu nak cuci seluruh industri ini daripada pegawai-pegawai yang memanaskan seat kerusi mereka, keluarkan mereka, cucikan tempat tu, rejuvenate. Negara ini negara yang orang cakap suarna bumi, macam Thailand, negara kita nama dia dulu negara yang begitu dirahmati oleh syurga lah. Hari-hari ada hujan, hari-hari tanah subur. Dulu orang cakap kita cocok satu kayu pun boleh tumbuh. Begitu subur tanah kita. Hari ini kita lakukan perkara-perkara yang tak baik dan telah hancurkan negara kita, bendang kita. Harap satu tindakan drastik diambil
Bukan kerana rasa tersinggung dengan video dia sebegini dan lakukan perkara yang tak baik. Terima kasih. Thank you. Tolonglah demi negara.